Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk nilai anu dan peratus. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 89. Kita akan sama-sama menjawab soalan 8 hingga 10. Soalan 8, cari nilai P. Jadi P ini kita namakan sebagai anu. Untuk soalan A, 74.2 darab P bersamaan 742. Jadi kita akan cari nilai P. P itu ialah anu. Jadi apa maksud anu? Anu ialah perkara yang tidak kita ketahui. Dalam konteks nombor kita kata perkara nombor yang tidak diketahui. Okey, jadi kita tak tahu nombor apa. Jadi sebelum ni kita pernah belajar di tahap 1, kita belajar contohnya kita cakap 2 darab petak kosong bersamaan 6. Jadi 2 darab berapa 6? Kita boleh jawab secara congak, iaitu 2 darab 3. Okay, dia sama keadaan iaitu 2 darab P sama dengan 6. Maka P itu kita boleh jawab sebagai 3. Okey, berbalik kepada soalan kita, iaitu untuk soalan anu yang melibatkan nombor perpuluhan. Okey. Jadi macam mana nak jawab ni? Kita tengok nombor ini sama. Bila nombor ini sama, ini bermakna nombor yang didarab itu ialah didarabkan dengan 10 atau 100 atau 1000. Okey. So 10 atau saya buat atau 100 atau 1000. Okay, jadi macam mana kaedahnya? Kita akan buat kaedah cuba jaya ataupun try and error. Ya, jadi apa kita buat? Kita tulis 74.2. Kita akan cuba darabkan dengan contohnya 10. Okay? Jadi kita darab 10 bersamaan, jawapan dia kita sudah tahu, iaitu 742. Okay, macam mana dia jadi 742? Okey, kita bila mendarab nombor perpuluhan, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan berdasarkan bilangan sifar. Jadi bila darab 10, jadi kita gerak ke kanan satu kali. Okey, bila dia gerak sekali dia jadi 742. Okey, ini bermakna jawapannya sama macam ni Jadi ini bermakna P itu ialah berapa? P itu ialah 10. Okey. Itu sahaja cara menjawab soalan A. Andai kata kita tak percaya ataupun tak yakin, cuba kita buat pula 100. Okey, kita cuba darabkan dengan 100. Jadi kita ambil nombor yang sama, 742, so saya tanda macam ni Okay, 74.2 kita akan cuba darabkan dengan 100. Oh, sekejap. Darab 100. Okay, jadi jawapan dia ialah betul tak 742? Okay, betul tak 742? Ini maksud dia Jadi seperti biasa, untuk mendarab nombor perpuluhan dengan 100, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Kita akan gerakkan 2 kali kerana ada 2 sifar. Jadi kita gerak 1 dan 2. Jadi jawapannya ialah 742 dan ada satu ruang kosong, kita masukkan sebagai sifar. Jadi jawapan yang terhasil ialah 7420. Ini bermakna 100 ini bukan. Okey. So yang betul ialah 10.
Jadi, untuk soalan 8A, jawapannya ialah P bersamaan 10. Kita teruskan dengan soalan B. 88.2 bahagi P bersamaan sifar perpuluhan 882. Okey. Soalan A tadi darab, soalan B pula bahagi. Jadi kalau kita tengok sini, keadaannya sama macam A, iaitu nombor yang sama. Ini bermakna kita akan bahagikan pula dengan 10, 100 atau 1000 nilai yang mungkin bagi P. Jadi maksudnya kita akan cuba jaya lah. Jadi kita cuba yang pertama dahulu, iaitu kita tulis 88.2. Okey. Kita akan cuba bahagikan dengan 10 dahulu. So, kita bagi dengan 10. Jadi, apa jawapan yang kita akan dapat? Jadi, kalau darab, kita gerak ke kanan. Kalau bahagi, kita akan gerakkan ke kiri. Titik kumpulan tu, kita akan gerak satu kali. Bila kita gerak sekali, kita dapat jawapannya, iaitu 8.82. Okay, adakah sama? Okey, tak sama. Jadi 10 ni kita tak boleh pakai. So kita pangkap. Okay, kita cuba pula yang kedua. Kita buat pula 88.2. Ya, 8 ni tak elok. 88.2. Kita akan cuba bahagikan dengan 100. Okey, jadi apa jawapannya? Oleh kerana bahagi 100, kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 2 kali. Okey. Jadi kita gerak 2 kali. 1, 2. So titik perpuluhan dekat sini. Ini bermakna nombor yang terhasil ialah bila ada ruang kosong dekat depan, kita masukkan sifar. Jadi kita tulis sifar perpuluhan 882. Jadi adakah sama? Ya, sama. So ini sama. Ini bermakna nilai P kita dapat sebagai 100. Okey. Itulah dia cara untuk soalan B, iaitu kita menggunakan kaedah cuba jaya. Okey. Ini pula A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. 5,632 bahagi P dan bersamaan 5.632. Jadi, nilai yang mungkin bagi P, macam cikgu cakap sebelum ni, mungkin 10 atau 100 atau 1000. Jadi, kita akan cuba satu persatu. Okey. Persoalannya, ini nombor bulat. Jadi, macam mana nak buat? Kita jadikan 5,632 ni sebagai nombor perpuluhan. Iaitu 5,632. Kita cuma letak titik perpuluhan dekat belakang. Letak sifar macam tu. Okey. Jadi, kita ambil nombor dia. Jadi, cuba duduk bahagi 10. Jadi, kita buat 5,632. Kita akan bahagikan dengan 10 bersamaan. Okey, jadi kita bahagi, kita gerak. Oh, saya tak letak perpuluhan Sekejap. Perpuluhan sifar. Kita akan bahagi 10. Jadi apa jawapan dia? Kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 1 kali. Jadi bila gerak 1 kali, kita dapat jawapannya iaitu 563.2 sifar. Tapi sifar itu tak ada nilai. So ini jawapan dia. Adakah sama? Okey, tidak sama. Maka ini bukan jawapannya. 10 itu bukan nilai P.
Kita cuba pula nombor kedua, kita bahagikan dengan 100. Jadi kita buat 5,632 perpuluhan sifar, kita akan bahagi 100. Jadi apa jawapan dia? Kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi jawapannya yang baru ialah 56,32. Okey, masih tidak sama. Kita cuba pula nombor yang ketiga, iaitu bahagi 1000. Jadi kita buat 5,632 perpuluhan sifar, kita akan bahagi 1000. Bersamaan. Okey, jadi kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 kali. Gerak 1, warna merah. 1, 2 dan 3. Jadi nombornya yang baru iaitu 5,632. Jadi adakah sama seperti kenyataan di atas? Okey, nombornya sama. Jadi kita akan ambil kenyataan atau pernyataan yang di bawah. Oleh yang demikian, nilai P ialah, jadi kita buat P sama dengan, P sama dengan 1,000. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan 8C. Kita teruskan dengan soalan 9. Tukar nombor bercampur kepada peratus. Jadi kata kuncinya ialah peratus. Untuk menukar setiap pecahan kepada peratus, caranya ialah kita cuma darabkan dengan 100 peratus nilai pecahan tu. Namun demikian, nombor A ni dan juga B ini ialah pecahan kita panggil nombor bercampur. Jadi cara dia, kita jadikan dia pecahan tidak wajar. Jadi cara dia ialah kita darabkan, kemudian kita tambah. Maka nombornya yang baru ialah 5 darab 1, 5. Kemudian tambah 2. Jadi 5 tambah 2 ialah 7. Jadi kita buat 7. 7 per 5. Kemudian macam cikgu cakap tadi, untuk mengira peratus, darab 100%. Jadi kita akan darabkan dengan 100%. Okey, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita akan permudahkan dahulu. Okey, cikgu tak nafikan langkah kedua ada orang dia suka darab dahulu, 7 darab 100 pun boleh. Namun demikian, cikgu cadangkan kita akan permudahkan 5 dengan 10 ni saja. Tak perlu tengok 100, okey. 10, jadi ada sifir 5 kat situ. 5 kali 1, jawapan dia 5. 5 kali 2, jawapan dia 10. Jadi, kita dapat 20. Kemudian 7 ni kita akan darabkan dengan 20. Jadi 7 darab 20 ialah 140 kan. 7 darab 2 14 tambah sifar. Jadi jawapannya ialah 140%. Okey, itu sahaja jawapan untuk soalan A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. 2/3/4. Jadi, langkah pertama yang kita akan buat, kita tukarkan nombor bercampur ini kepada pecahan tidak wajar. Kita perlu darabkan 4 dengan 2 dan jawapannya ditambahkan dengan 3. Jadi, 4 darab 2 kita dapat 8. 8 tambah 3, kita dapat 11. Jadi kita akan buat 11 per
4 tadi. 11/4 kita akan darabkan dengan 100%. Itu langkah pertama yang kita akan buat. Saya ulang lagi sekali, untuk tukar pada peratus, kita kena darabkan dengan 100%. Langkah kedua, kita akan permudahkan. 4 dengan 100 kat sini ada sifar 4. Kat sini kita perlu hafal sebenarnya sifar 4. Kita hafal sifar 4 iaitu sifar 4 ni dia 4 kali 1. Jadi kalau 100, iaitu kalau kita tengok sini, 100 ni berapa kali 4? Jawapan dia ialah 100. Jadi kita dapat sini 2, 8, 2, kita turunkan sifar 5 kan. Okay, jadi 20 kan. Okay, jadi jawapannya ialah 25. Ini bermakna selain daripada kita hafal sifar 4, memang kita tak hafal sampai berapa? Sampai 100 sifar 4. Jadi kita hafal sampai 36 je sifar dia. 9 kali 4, 36. Jadi kita bahagikan, okey. Itu 100 bagi 4. Jadi dapat 25. Ini bermakna 4 kali 1 jawapan dia 4. 4 kali 25 jawapan dia 100. Kemudian kita akan darabkan 100 dengan 25. Okey. Ini kita kena buat bentuk lazim. Kita buat 25 darab 11. Jadi 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. Kemudian 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. Dan kita tambahkan. Kita dapat jawapannya ialah 275. Jadi jawapan untuk soalan B ialah 275%. Okey, seterusnya soalan C. 4, 7/10 kita akan tukarkan dalam bentuk peratus. Jadi langkah pertama, kita kena tukarkan pecahan tak wajar ini, nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Kita darabkan dulu, 4 dengan 10, kita dapat 40. Kita tambah 7. Jadi kita dapat 47. Kita tulis ni 47. Kita akan perkan dengan 10. Ini pecahan tak wajar. Kemudian nombor ini atau pecahan ini kita akan darabkan dengan 100%. Seterusnya kita akan permudahkan. Kalau ada sifar mudah macam ni, kita potong saja berpasangan. Potong satu, potong satu. Potong dekat atas ni satu sifar, dekat bawah ni satu. Okey. Kalau atas ni ada sifar, bawah ni tak ada, kita tak boleh potong dua-dua. Kita kena potong sepasang. Okey, jadi satu-satu cukup. Okay. Kemudian kita akan darabkan, iaitu 47 darab 10. Jadi kalau 47 darab 10, kita cuma buat 47 darab 1, jawapan dia tetap sama 47. Cuma kita buat apa? Tambah sifar dekat belakang. Jadi nombor dia ialah 47 tambah sifar, kita jadi 470. Kita tambah simbol peratus. Seterusnya soalan D, 5/1/2. Jadi 5/1/2 kita jadi tak wajar dulu. Kita darab dan tambah. Jadi 5 darab 2 kita dapat 10. Tambah 1, 11. 11 kita akan perkan dengan 2. Dan darab 100%. Kemudian kita akan permudahkan 2 dengan 100 ni, tapi kita cuma mudahkan 2 dengan 10 saja. Ada sikit 2 kat situ. 2 kali 1 jawapan dia 2. 2 kali 5 jawapan dia 10. Dan sifar ni kita tambah dan kita potong yang bawah ni. Jadi kita akan buat apa? 11 akan darabkan dengan 50. Jadi apa kita buat? Kita
kita cuma darab 11 darab 5 saja. Okey. Jadi bila 11 darab 5, sudah pasti nombor 5 tu 2 kali. Cuma dia macam ni, tambah sifar kat belakang. Jadi kita akan buat 55 dahulu. Buat 55. Oh, sekejap. Buat 55. Kemudian, tak tukar lagi. Okey. Buat 5, tapi tambah sifar dekat belakang. Okay, sebab dia darab 50. Okay, jadi ini jawapan dia. Iaitu 550%. Okay, seterusnya kita akan sambung dengan soalan 10. Tukar peratus kepada nombor bercampur. Okay. Jadi kata kunci kat sini kena tukar pada nombor bercampur. Okay, sebenarnya nombor bercampur ni apa? Nombor bercampur ni yang macam tadi iaitu sebenarnya nombor bercampur ini juga kita panggil pecahan. Cuma penyampaian dia kat sini lah nombor bercampur tadi ni. Tukar nombor bercampur kepada peratus. Maksudnya dia kena buat dalam bentuk nombor dan juga pecahan digabungkan. Itu maksud bercampur. Jadi ini 100, soalan A 130%. Sebenarnya kita cuma tukarkan kepada pecahan sahaja. Iaitu 130% dia merujuk kepada pecahan per 100. Jadi jawapannya sebenarnya kita salin balik 130 kita cuma perkan dengan 100. Okey. Jadi kita dah menjawab sebenarnya jawapan ni. Tapi ini kita jadi pecahan tidak wajar. Okey. Apa itu pecahan tak wajar? Okey. Jadi pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar ni ialah S pecahan tidak wajar. Pecahan tak wajar ni ialah apa? Nah, ni kita buka Ialah pegang ke lebih besar dari penyebut. Okey, itu maksud pecahan tak wajar. Okey, jadi maksud dia nombor dekat atas tu lebih besar daripada bawah. Jadi sebab itu soalan ni dia tanya tukar pada nombor bercampur. Jadi cara dia nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur iaitu kita bahagi. Okey, per itu ialah bagi. Kita akan buat 130, kita akan bahagi 100. Okey, bahagi 100. Jadi sifir 100 mudah sifir 100 berapa kali 100 jawapan 130? Tak ada. Yang hampir ialah 100, jadi kita tulis 1. Kita tulis 100. Kita tolakkan. Kita dapat baginya ialah sifar ni 3. Jadi jawapan dia ialah ni dia. Okey. Iaitu 1/30%. Okey. 1/30%. Okey. Adakah ini jawapan terakhir? Okey, sebelum kita nak jawab macam ni, secara kasarnya betul jawapannya. Tetapi pecahan kita boleh permudahkan. Cara dia kita mudah saja, kita potong sifar dekat ujung. Jadi jawapannya yang terakhir, yang sebenar-benarnya yang kita boleh terima iaitu 1/3/10. Okey. 1/3/10. Okey, ini jawapan dia yang terakhir.
Okey, kalau kita jawab 1/30%, okey, dia kena permudahkan. Okey, ini dia jawapan yang pertama, soalan A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. 270%. Jadi langkah pertama kita tukarkan dalam bentuk pecahan. 270 kita akan perkan dengan 100. Dan kita gariskan. Ini yang pertama. Okay, sebelum tu kelas, sebenarnya di peringkat ini juga kita boleh permudahkan awal-awal. Tadi cikgu permudahkan dekat ujung, okey. Jadi sebenarnya dekat sini kita nampak ini dah menjawab soalan ni. Iaitu kita dah jawab dalam pecahan, tapi kita kena bagi dalam bentuk pecahan nombor bercampur. Jadi pertama sekali kita kena permudahkan. Kita potong saja sifar ni. Maka nombornya yang baru ialah berapa kelas? Iaitu 27/10. Okey. Jadi kita tulis di bawah ni 27/10. Okey. Kemudian biasa ini ialah pecahan tidak wajar, maka kita akan bahagikan 27 dengan 10. Kita buat 27, kita akan bahagi 10. Jadi sifar 10, kalau 20, yang 27 yang hampir ialah 20. Kemudian kita tolak, kita dapat 7 tolak sifar 7. Maka kita dapat jawapannya ialah 27/10. Jadi jawapannya ialah 27/10. Okey. Jadi berbeza sikit dengan soalan ini tadi, kita permudahkan di ujung, yang ni kita awal-awal kita permudahkan. Okey, pun boleh. Okey, nak permudahkan lagi 7/10 tak boleh. Jadi ini jawapan dia. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. 421%. Jadi kita tukar dalam bentuk pecahan, kita tulis 421/100. Okey, kemudian kita tukarkan kepada pecahan nombor bercampur dengan cara bahagi. 421 akan bahagi 100. 421 bahagi 100. Jadi sifar 100 yang hampir dengan 421 ialah 400, iaitu 4. Kita tulis ni 4, kita tulis ni 400. Kemudian kita tolakkan, kita dapat 1 dan 2. 2 tolak sifar 2, 1 tolak 1, 1 tolak sifar 1. Jadi jawapannya ialah 421/100. Okay. Kemudian kita tulis sini 421/100. Okay. Adakah nombor ini atau pecahan ini boleh dipermudahkan? Okey, jawapannya tidak, sebab nombor ini tidak ada sifar dalam dua-dua nombor ni. Pengangka dan penyebut ni tak boleh dipermudahkan. Jadi ini jawapan untuk soalan C. Seterusnya soalan D, 505%. Jadi kita tukar dalam bentuk pecahan, iaitu 505 perkan dengan 100. Kemudian kita akan jadikan nombor bercampur melalui kaedah bahagi. Jadi kita akan buat 505, kita akan bahagi 100. Sifar 100, kalau 500, berapa kali 100 dapat 505?
kita kata 500 iaitu 5. 5, kita tulis sini 500. Kemudian kita tolakkan, kita dapat 5, kemudian ni sifar. Jadi jawapannya ialah 5 per 100. Kita tulis 5 per 100. Okey, sebelum kita jawab, kita habiskan, kita tengok nombor ini boleh dipermudahkan. Ada sifir 5 kat situ, iaitu 5 kali 1 jawapan dia 5. Kemudian 100 pula, berapa kali 5 jawapan 20 ni? So dia adalah 20. Jadi jawapannya yang terakhir iaitu yang termudah 5 1 per 20. 5 1 per 20. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan D. Maka dengan itu, tamatlah sudah ulang kaji kita pada hari ini. Untuk tajuk nilai anu dan peratus bagi muka surat 89. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.